Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat datang pada semua yang join webinar special kelas yang pertama bermula pada malam ni, dan besok kita akan sambung lagi lah. So malam ni tajuk kita adalah berkenaan ataupun berkaitan tentang potensi bisnes produk digital yang boleh buat 5 ke 7 angka. Okay, so saya akan share kepada you all potensi, nak buka minda you all tentang bisnes produk digital ni yang sangat-sangat lumayan. Okay, so saya perkenalkan diri saya dulu. Alright, so saya Cikgu Hafiz seperti gambar yang tertera dekat skrin you all, dan ialah saya lah. Sama kan? Okay, so Cikgu Hafiz, saya speaker, coach kepada dan full time internet marketer, speaker, coach kepada ramai usahawan online, okay, especially produk digital di Malaysia lah. Okay, so ni aktiviti-aktiviti saya sebelum PKP, and saya masih belum lagi start apa-apa kelas offline sampai ke hari ni. And maybe insyaAllah kita akan start apa-apa event offline bermula daripada lepas raya ni, insyaAllah. Sebab masa ni kita tak buat lagi apa-apa. Semenjak daripada COVID itu, semenjak daripada PKP, saya tak buat apa-apa event offline lagi. So lepas raya ni, saya plan akan buat banyak event offline lah lepas raya. And sepanjang bulan Ramadan ni, macam saya bagi tahu sebelum ni, malam ni yang you tengah tengok live sekarang ni, kita buat webinar special nombor 1. Ni topik kita. Dan besok pagi, 10 pagi, 25 hari bulan Mac, hari Sabtu, okay, kita akan ada webinar special yang kedua, siri yang kedua, dengan tajuk bisnes produk digital menggunakan produk digital orang lain, which is kesinambungan daripada apa yang saya share pada malam ni. Dan benda ni bagi saya akan share something yang boleh shortcut banyak benda dalam bisnes produk digital ni pada hari besok lah. So besok saya menggalakkan you all untuk attend webinar live ni pada 10 pagi esok. Tak lama pun, sampai sejam setengah je. Okay, so kita teruskan. Alright, so kita bermula dengan apa itu produk digital. Okay, so you boleh tengok dekat skrin you all sekarang ni, produk digital ni basically adalah benda ni. Ni antara beberapa contoh lah. Ni antara 2 contoh. Ada banyak gila lah. Okay, kat online ni kejap lagi kita akan go through yang tu. Okay, so you boleh tengok kat situ dekat apa yang saya tulis belah kiri ke belah kanan ni. Okay, so ebook, video, webinar, FB Live, rakaman webinar, rakaman FB Live, audio, podcast, software, team, plugin, game, apps. Asalkan benda tu kita boleh akses, kita boleh menggunakan secara digital, benda tu consider sebagai produk digital. Dalam bisnes online ni, okay, ada 3 jenis produk. Okay, ada 3 kategori, ada 3 jenis. Okay, satu produk fizikal. Biasanya orang start berniaga online ni, okay, dia akan start, maybe lah, macam saya dulu start berniaga online ni, saya benda yang terlintas dalam kepala otak saya masa tu, 13-14 tahun yang sudah, saya nak berniaga roti. Okay, so produk biasanya orang baru start, dia akan fikir nak berniaga produk fizikal. Dia nak jual, macam saya, roti. Okay, and then saya start, saya jual mousepad. Masa tu boleh jual mousepad, saya jual t-shirt, saya jual baju, macam-macam lah baju, saya jual apa lagi, minyak zaitun, saya jual, saya dah lupa dah apa saya jual, tapi banyak jugalah. Saya jual Tupperware, okay, macam-macam saya jual secara digital. Okay, so produk-produk tu adalah produk fizikal. Benda yang common orang start bisnes online ni, orang akan start jual produk-produk macam tu, di mana produk tu boleh pegang, boleh rasa, bolehlah benda-benda tu yang biasa kita nampak common. Produk yang kedua, kategori yang kedua adalah produk jenis servis ataupun perkhidmatan. Okay,
Itu jenis yang kedua. Pertama tadi fizikal, yang kedua adalah servis. Yang servis ni ataupun perkhidmatan ni sebagai contoh. Kenapa orang panggil saya Cikgu Hafiz? Okay. Saya sebenarnya adalah seorang cikgu. Cikgu tuition. Saya cikgu tuition. Saya ajar matematik dan saya ajar sains untuk PMR dan SPM. Something macam itulah. AdMed pun saya ajar. Alright. And masa saya start dulu, saya nak mendapatkan student, saya nak kena make sure jadual saya penuh. Jadi saya kena iklankan servis perkhidmatan kelas tuition saya one to one secara online. Ialah menggunakan platform online. Ada orang lain yang buat bisnes macam contoh kontraktor. Perkhidmatan lah tu. Pest control, servis maid, cleaner. Okay? Servis basuh kapet. Okay, servis repair aircon, pasang aircon ke apa ke. Whatever it is. Servis perkhidmatan guaman. Servis perkhidmatan orang kata belajar mengaji Al-Quran. So dia nak dapatkan customer untuk kelas dia ke apa ke. Jadi dia menggunakan platform online untuk tujuan promosi. So tu dua produk. Dan produk yang ketiga, tak ramai orang yang bila dia start bisnes online, dia akan nampak produk ketiga ni, which is produk yang saya tengah share dengan you all, produk digital. Saya masa mula-mula start pun, saya tak nampak tentang produk digital ni. Saya tak terfikir produk digital ni. Tak ada pun dalam kepala otak saya. Yang saya ada dua benda tu tadilah. Produk fizikal dan produk servis. So, you boleh tengok dekat sini. Ni antara contoh-contoh lah. E-book, video, webinar, rakaman webinar dan sebagainya. Untuk permulaan, you nak buat produk digital ni, nak mulakan bisnes produk digital ni, okay, dia adalah, kalau you tengok kat situ kan, e-book lah, video, whatever it is, okay, saya start dulu, produk digital yang paling mudah yang saya boleh start adalah produk digital e-book. Saya hanya cuma perlu tulis ataupun type e-book saya dekat Microsoft Word. Lepas tu dah siap, saya akan save sebagai PDF dan lepas tu saya boleh upload ke masa dulu tak adalah Google apa nama tu, folder Google Drive ke apa kan. Tapi sekarang dah ada Google Drive, kita boleh upload ke Google Drive dan kita dah boleh start promosi. Dah boleh start dah. Type je e-book, buat je e-book. Even sekarang pun semalam saya discuss dengan salah seorang student coaching saya yang sebelum ni. Dia tak type pun e-book. Dia menggunakan ChatGPT, menggunakan artificial intelligence untuk siapkan e-book dia dalam masa satu malam je. Tak sentuh pun produk digital tu. Tak buat pun produk digital tu. Okay. So, you boleh hasilkan produk digital ni. Contoh paling simple, buat e-book tu, type e-book dekat you punya Microsoft Word. Lepas dah type, you boleh save sebagai PDF. You boleh upload ke Google Drive. Dan you dah boleh start promosi. Bila you start promosi, andai kata ada orang beli, katakan e-book you harga dia RM50. Contoh. Andai kata ada orang beli, dia bayar RM50 kat akaun you, you tak payah nak hantar, tak payah nak bungkus, tak payah nak pergi biar pos nak hantar. You cuma minta email dia atau sekarang ni lebih senang WhatsApp dia. Just bagi je link, okay, terima kasih kerana dapatkan e-book, whatever nama e-book you. Terima kasih kerana dapatkan e-book ni. Ni dia akses kepada e-book tu. Bagi dia link Google Drive yang you buat tadi tu, bagi dekat dia. Selesai. Duit yang you dapat tu, you dah boleh enjoy, dah boleh pakai, dah boleh makan. Tak ada kos-kos nak kena cetak buku, tak ada kos-kos nak kena buat DVD, tak ada kos-kos
Perhantaran, pembungkusan, tak ada masa yang you perlu peruntukkan untuk buat benda-benda tu, dan you tak payah pening kepala nak tengok screen nak handle order yang berkecamuk dan sebagainya, tak payah. Dapat je WhatsApp, orang tu dah bayar, check payment betul ke tak betul, okey. Dah dapat payment tu, okey terima kasih ni, bagi link terus dalam WhatsApp. As simple as that. Mungkin ada yang tanya dekat sini, sampai setakat yang saya cakap ni, mungkin ada yang bertanya dalam hati, jadi bisnes produk digital ni kena pandai menulis lah. Kena minat menulis. Okey? Kena macam tu lah, kena pandai menulis, kena minat menulis. Terus terang saya bagi tahu dekat you all, saya bukanlah penulis buku. Saya bukannya pandai tulis buku. Saya bukannya minat tulis buku. Tetapi yang saya buatkan benda ni, saya jatuh hati, saya minat nak buat bisnes produk digital ni adalah saya minat duit dia. Saya tak minat menulis, tapi saya minat duit dia. Sebab tu saya buat bisnes produk digital. Tu je saya cakap kat you all. Sama juga macam contoh, ada orang dekat Malaysia, dia sanggup pergi ke Singapura. Dia sanggup pergi ke Singapura untuk kerja kutip sampah. Benda ni ada dalam surat khabar. Saya tak ingat surat khabar mana. Dan gaji kutip sampah dekat Singapura tu RM10,000. Kalau ikutkan, dia tak minat nak kerja dekat Malaysia, nak kutip sampah, dia tak minat. Kalau dia minat kerja kutip sampah, dah lama dah dia kerja kutip sampah. Tetapi, dia minat duit dia. Sebab tu dia sanggup pergi Singapura kerja kutip sampah. Sebab dia minat duit dia. Sama juga dengan bisnes produk digital ni. Saya buat bisnes ni bukan sebab saya pandai menulis, saya tak pandai menulis. Bukan sebab saya minat untuk menulis, tetapi sebab saya minat duit dia saja. Benda itulah saya nak tunjuk dekat you all pada malam ni. Saya nak tunjuk dekat you all duit. You all nak tengok tak? You all nak tengok tak? Komen, jawab kat bahagian chat. Nak tengok tak? Mana ni tak ada orang. Baru start. Awesome. Itu yang paling penting. Itu sebab saya nak buat bisnes produk digital ni. Bukan sebab saya minat menulis, bukan. Okay? Hanya sebabkan duit dia saja. Okay, jom kita proceed. Okay. So, saya nak tunjuk dekat you all. Malam ni kita akan go through bisnes-bisnes, idea-idea, produk digital yang you boleh try, yang you boleh explore. Okay. Tengok dekat screen you all ni. Okay. E-book ni adalah e-book tentang rahsia lulus temuduga kerja kerajaan. Okay, e-book ni. Ni e-book. Okay, lulus temuduga kerja kerajaan. E-book ni telah berada di pasaran sejak tahun 2010. Saya tanya personally orang yang buat e-book ni, keuntungan. Bukan jualan, keuntungan. Berapa kau untung jual e-book ni? Dalam 200,000 setahun. Dan saya nak tanya you all, banyak orang dia tengok, dia ingat bisnes e-book. Bila bisnes e-book je, perkara pertama yang ada dalam kepala otak dia adalah aku kena buat e-book macam mana untuk ajar orang lain untuk buat duit juga. So dalam kepala otak dia mesti fikir macam tu. Dia ingat e-book ni, aku kena buat e-book pasal macam mana nak invest, nak berniaga kat Shopee, aku kena buat e-book macam mana nak berniaga kat TikTok, aku nak buat e-book macam mana nak berniaga whatever lah, forex ke apa ke, whatever it is lah. Aku nak buat e-book yang pasal buat duit, ajar orang lain buat duit untuk aku buat duit. Saya nak tanya you all,
panduan lulus, rahsia lulus temuduga kerja kerajaan ni adalah e-book ajar orang pasal macam mana nak buat duit ke tak? E-book rahsia lulus temuduga kerja kerajaan ni ajar orang macam mana nak buat duit ke tak? Yes. Tak ajar. Ajar macam mana, betul Alia Suraya, ajar macam mana nak lulus temuduga kerja kerajaan. Ajar macam mana nak lulus temuduga kerja kerajaan. Okay? Sebab ramai orang dalam bisnes e-book ni, bila kita buat bisnes produk digital, okay, kita kena supply informasi yang orang cari dekat online. Ramai orang cari macam mana nak lulus temuduga, nak dapat nak dapat kerja kerajaan. Ramai orang cari info tu. Macam mana nak kerja kat company GLC dan macam-macam lagi. So, bila kita buat e-book, perkara pertama yang kita kena fikirkan, antara perkara yang kita kena fikirkan, e-book yang kita hasilkan tu adalah e-book yang boleh membantu menyelesaikan masalah ramai orang. Tu dia punya key kat situ. Dan tak semestinya e-book yang kita buat kena e-book pasal ajar orang lain macam mana nak buat duit. Sebab ramai orang dia silap, dia ingat benda tu. So yang seterusnya, tengok kat skrin you all. E-book seterusnya ni, peperiksaan bertulis pegawai takbir diplomatik, PTD. E-book ni, e-book yang mana dia akan share dekat dalam ni panduan macam mana nak prepare soalan-soalan exam untuk exam PTD, which is PTD ni antara jawatan rebutan dalam sektor kerajaan. Ramai orang-orang yang kerja government memang berebut jawatan ni. So, and nak dapat jadi PTD ni bukannya senang. Susah. Okay. So, e-book ni hanya dibuka jualan ketika hampir dengan peperiksaan PTD. Di waktu-waktu yang lain, e-book ni tak buka untuk jualan. Dia memang tutup. Kalau pergi website dia, memang tak buka. Maaf, tutup ke apa ke, macam tu. Tapi bila nak masuk PTD, nak masuk exam PTD, kerajaan buka, nak buka exam dan sebagainya, e-book ni akan start dijual. So, orang-orang yang mencari informasi macam mana nak kerja, nak dapat jawatan, nak jawab soalan PTD ni, dia akan beli e-book ni. And sales paling tinggi, jualan paling tinggi e-book ni, last saya tanya orang yang buat e-book ni, dalam masa 10 hari saja, dia berjaya buat 140,000. Banyak tak guys? 140,000 dalam masa 10 hari. Banyak tak? 140,000 dalam masa 10 hari. Serius lah. Ya, serius Arif. Kejap lagi saya akan tunjukkan benda yang pelik-pelik. Saya akan tunjukkan dekat you all benda yang pelik-pelik, benda yang tak masuk akal pada malam ni. Yang you akan tengok, yang you akan kira. Tolong standby calculator dengan you all. Yang you akan kira pada malam ni. Betapa gila banyak. Bulan puasa tak boleh cakap babi, tapi dah cakap. Gila babi banyak. Tak masuk akal. Senangnya benda ni. Yang penting kat sini guys, you all jangan nampak yang aku kena minat nulis. Tolak tepi yang tu. Tak payah nak minat menulis. Asalkan minat duit dia je. Yang tu je yang penting. Yang nak menulis tu tolak tepi sebab benda tu benda senang. Benda yang tak payah nak pening kepala. Tak payah nak kena risau macam nak kena buat thesis ke, nak kena buat buku ke. Tak. Bukan macam tu. Relax. Okay? Tak ada apa pun. Tak payah jadi penulis. Tak payah nak ada tata bahasa yang power. Skill penulisan. Level apa ke. Tak payah. Okay?
Siapa-siapa pun yang ada dalam webinar saya pada malam ni, semua orang boleh buat bisnes produk digital ni. Tak payah perlu skill penulisan ke, whatever it is, tak payah minat menulis semua. Asalkan minat duit. Itu je. Seterusnya, tengok dekat sini. Ada orang cakap, nak buat e-book ni, nak hasilkan e-book ni, kena e-book yang unik. Tak boleh orang lain punya e-book dah ada, kita pun nak copy, nak buat e-book yang sama, tak boleh. Saya nak tunjuk dekat you all. Ni e-book, nama dia, tajuk e-book ni, Rahsia Sistem Diet Kamikaze. Yang ditulis oleh Ben. Nama dia Ben lah, orang yang tulis nama ni Ben. Si Ben ni, tujuan dia tulis e-book ni, saya kenal Ben ni sebab kami 13 tahun yang lepas, saya start buat bisnes produk digital ni, saya start bersama-sama dengan Ben. Ben pun pergi belajar nak buat bisnes produk digital, saya pun masa tu baru pergi belajar. Baru ambil ilmu pasal bisnes produk digital ni. Baru start, 13 tahun yang lepas. Okay. So, saya jumpa dan saya tanya-tanya dia, dia cakap dia buat bisnes e-book ni sebab nak kahwin. So nak kahwin, dia perlukan duit untuk berkahwin. Okay. So si Ben ni, dia tulislah e-book, dia buatlah e-book berdasarkan pengalaman dia. Sebab masa dia nak kahwin, dalam masa beberapa bulan dia dapat turunkan berat badan dia dengan drastik. So nak cerita pasal e-book, produk digital, informasi, pasal kurus, e-book kurus, dah ramai gila orang tulis pasal e-book. Macam mana nak kurus. Banyak. So ada orang ingat nak buat e-book ni kena unik. Tak ada lagi yang dekat pasaran ke apa ke nak kena buat e-book macam tu. Tak guys. E-book yang Ben ni tulis, okay, dia tak unik pun. Bukannya benda baru. Dia benda yang dah sedia ada. Tetapi dia sendiri yang olah dengan cara dia. Dia olah semula dengan cara dia. Okay. Contoh, dia masa tu 13 tahun yang lepas, okay, masa tu kalau nak kurus, kita kena beli buku-buku macam buku Mak Saleh. Okay. So, dia belilah Keto Diet, Diet Atkins dan sebagainya. Semua buku-buku tu buku-buku international, buku-buku English. Dan dia cuba apply teknik diet tu dekat Malaysia. And dekat Malaysia ni, kedai mamak memang banyak. Okay. So, berdasarkan apa yang Ben tulis, dia explain dekat orang macam mana kau duduk dekat Malaysia sebab diet Atkins, diet Keto Diet sesuai dengan diet orang-orang Mak Saleh. Sesuai dengan diet orang Mak Saleh. Tak sesuai dengan diet Malaysia yang penuh dengan kedai mamak, nasi lemak dan sebagainya. Tak sesuai. Jadi dia explain, dia convert, dia cuba olah, dia cuba sesuaikan dengan cara hidup, gaya hidup, lifestyle orang Malaysia. Berdasarkan apa yang dia kutip daripada teknik diet Atkins, diet Keto Diet dan sebagainya, dia olah semula dan keluarlah e-book Sistem Diet Kamikaze. Okay. Dalam masa 30 hari, dia jual produk digital ni, dia dapat income. Bukan jualan, income, duit. Sebab saya cakap kat you all, produk digital, dia punya keuntungan nak dekat 100%. Dapat 40,000 dalam masa 30 hari. 40,000 boleh kahwin tak guys? Ada 40,000 boleh kahwin tak? Jawab soalan ni. Ada 40,000 zaman sekarang ni, boleh tak kahwin? Boleh tak nak buat majlis yang okey sikit dengan 40,000? Mana korang ni semua ni? Boleh sangat-sangat. So, tu pasal Ben.
Alright? So itu pasal ban. Seterusnya. Macam mana nak buat bisnes ni macam menarik? Tunggu besok. Besok datanglah kelas. Ada lagi kelas besok. Tak habis lagi. Kelas ada banyak. Seterusnya. Okey. Ni ibu yang seterusnya. Penulis dia ASB Genius. Okey, penulis dia Khairul Izwan Yusof. Saya kenal Khairul Izwan ni, kalau you mungkin kenal, selalu cerita pasal ASB ke, hartanah ke apa ke. Okay. So saya jumpa dia dekat satu function dinner dan saya tanya dia personally tentang ASB Genius, ibu. Okay. Kadang-kadang ada orang tanya, okay, kan ibu ni orang type je kat Google boleh dapat banyak informasi. Memang betul, boleh dapat informasi free. And kejap lagi saya nak tunjukkan you all e-book yang memang orang boleh dapat informasi free tapi boleh dijual dan siap buat sampai juta-juta ringgit pun ada. Kejap lagi you akan tengok benda tu. You boleh calculate dan you boleh tengok depan mata you bukti yang jelas, bukti yang kalkulatif, bukti yang boleh dikira. Saya akan tunjuk kejap lagi guys benda ni. So kalau tengok dekat sini, keuntungan dia dalam 400,000 setiap tahun. Sebab orang tanya, kan ada banyak informasi kat online. Okay, orang boleh type je, Google je, okay, benda ni free. Okay, takkan orang sanggup nak bayar, takkan orang sanggup invest duit untuk beli panduan, beli e-book kita ni. Okay, masalahnya, saya bagi tahu kat you all, bila you Google informasi secara online, informasi ni scattered, dia bersepah. Dia bersepah dan tak berhubung. Bersepah dan tak berhubung. Kita baca, kita cari informasi pasal ni, kadang-kadang dia cerita sebahagian je. Kadang-kadang dia cerita tak lengkap. Kadang-kadang kita perlukan lebih banyak informasi. Dan kadang-kadang apa yang dia cerita tu, bercanggah. Orang ni cerita lain. Sampai dekat orang ni, cerita lain. Sampai kat yang ni dah cerita lain. Dan kita sebagai orang yang mencari informasi tu, dia jadi pening. Dia jadi pening. So that's why, bila kita tulis e-book, bila kenapa e-book ni ada demand, sebab bila kita tulis tu, okay, kita tulis daripada awal sampai habis dan kita juga boleh dirujuk kembali. Kalau ada apa-apa soalan, okay, kelebihan pasal ASB Genius ni, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau yang free tu, kita tengah bawa, kita cuba buat apa yang dia cakap secara free tu, tapi tak jadi. Tapi berdepan dengan masalah ni, dengan masalah tu dan sebagainya. Kita nak tanya pun, dia pun tak nak jawab. Sebab kau tak bayar apa-apa pun. Apa hal aku nak kena jawab? Apa hal aku nak kena habiskan masa aku untuk kau? So dia berjaya buat 400,000 setahun dengan dia explain macam mana proses pelaburan ASB ni, okay, daripada awal sampai habis. 400,000 setahun, banyak tak guys? RM400,000 setahun, banyak tak? So malam ni kerja kita adalah banyak ambil kalkulator, kira tu je. Kalau ada kalkulator, tolong ambil kalkulator you sekarang. Sebab kejap lagi kita akan guna kalkulator. Kejap lagi kita akan gunakan kalkulator. Alright, seterusnya. Okay. So macam saya cakap tadi, produk digital ni adalah produk digital yang mendapat sambutan adalah produk digital informasi. Orang guna internet untuk cari informasi. Ada tak orang cari informasi untuk kahwin di Thailand? Ada. Ada tak orang cari informasi untuk buat dekor rumah? Ada. Ada tak orang cari informasi untuk belajar mengaji, membetulkan tajwid? Ada. Okay, orang guna internet kebanyakannya bukan sekadar untuk berhibur je, tetapi main antara benda yang diorang buat adalah diorang mencari sesuatu informasi untuk selesaikan masalah mereka.
Kadang-kadang bukan masalah pun. Bukanlah masalah. Okay, macam contoh, dia nak tahu macam mana resepi nak buat kek kek batik ke apa ke something macam tu kan. Bagi dia benda tu benda informasi yang dia cari. Bagi dia benda tu penting. Bagi kita kat sini, mungkin kita tak buat kek batik, tak penting lah bagi kita. Tapi bagi orang yang mencari informasi tu, dia akan nampak kepentingan informasi tu. Sama juga macam kita tengok contoh yang pertama tadi saya tunjuk. Rahsia lulus temuduga kerja kerajaan. Bagi orang yang dah masuk kerja, yang dah dapat kerja dan sebagainya, dia dah tak kisah dah. Aku dah kerja lama, aku tak kisah pun pasal kerja kerajaan ni. Memang tak kisah. Tetapi, bagi orang yang mencari informasi, dia nak dapat kerja kerajaan ni, baru lepas grad, dia nak kerja kerajaan. Bagi dia, benda ni adalah golden nugget. Informasi yang sangat bernilai bagi dia. Ada orang nak tahu macam mana nak melabur forex. Mungkin you all tak berminat tak ada masalah. Tapi bagi orang tu, dia yang nak melabur forex ni, dia nak tahu macam mana aku nak main forex ni. Jadi dia willing tu. Dia ada kata semangat, keinginan untuk invest, untuk beli panduan bagi mendapatkan jawapan untuk persoalan dia. Persoalan ataupun masalah dia orang lah. Okay? Jadi kita bantu selesaikan masalah dia orang melalui produk digital kita, dan sebagai habuan kita mendapat fulus. Sebagai habuan kita dibayar. Nah, sekarang saya nak tunjukkan you all beberapa contoh. Kita pergi dekat Clickjer.com. Ini bukan website saya, ni adalah website orang lain, tapi you boleh buka, jadikan benda ni sebagai rujukan lah, boleh tengok-tengok. Okay, saya saja guna benda ni untuk tujuan contoh pada malam ni. Okay, so boleh tengok kat sini. Ada ibu baru. Ni, settle PTPTN. Bagaimana graduan third grade langsaikan hutang PTPTN secara percuma? Menarik. Bagi orang yang mungkin ada masalah nak selesaikan duit PTPTN dia, okay, and dia punya tagline pula kat sini, settlekan hutang PTPTN secara percuma. Oh, ini menarik. Mungkin dia nak selesaikan PTPTN dia. Jadi e-book ni, bagi dia informasi dia dengan harga RM37 ni adalah no-brainer. Dia boleh keluarkan duit RM37 untuk beli e-book ni. And you, katakanlah you all semua ni, katakan you ada informasi pasal settle PTPTN ni, nak adalah cara you ke apa ke whatever it is. Kalau you tahu cara dia, kalau you buat e-book settle PTPTN ni, okay, so you boleh dapat RM37 ni. Okay, bersih, almost RM37. Sebab bagi you all yang baru join webinar saya, mungkin pukul 10.30 tadi baru join, baru lepas tarawih dan sebagainya. Macam saya cakap awal-awal tadi ni, bisnes produk digital ni adalah bisnes yang boleh bagi untung almost nak dekat 100% daripada harga jualan produk. Kalau harga produk tu RM200, maka keuntungan yang kita berkemungkinan, berpotensi untuk buat adalah nak dekat RM200. Mungkin RM198. Mungkin RM199. Sebab yang tolak tepi-tepi ni, yang CP-CP ni apa dah? Okay, duit API, duit Unify, duit-duit tu je lah. Sebab nak buat produk digital ni, dia tak ada kos pembuatan, dia tak ada kos penghantaran, dia tak ada kos pembungkusan, tak ada benda-benda tu. Okay, kalau nak marketing, terpulang. Kos marketing, yes ada, tetapi terpulang kalau you nak menggunakan kaedah marketing percuma untuk permulaan. So benda tu dah cut kos banyak gila dan untung memang banyak. Tengok ni, panduan umrah secara DIY. Bagaimana buat umrah tanpa ejen? Tanpa ejen. Saya nak tanya,
Dua ibu kita tengok ni kan, settle pendidikan dengan rahsia umrah ni. Dua ibu ni, adakah dua ibu ni cerita pasal apa rahsia buat duit ke? Tak, lebih kepada informasi. Yes, bukan ibu. Panduan je. Dua-dua tu sama, panduan je Iza. Umrah DIY tu menarik. Bagi you yang mungkin rasa macam, yelah, dia nak pergi umrah sendiri kan, buat secara sendiri kan, tak nak pakai agensi ke apa ke, boleh cut cost banyak. So benda ni mungkin bagi you, informasi ni menarik. Mungkin you mencari informasi tu. Bagi mungkin orang yang umur 21, 22, dia tak tegak hati lagi untuk pergi umrah. Dia mungkin nak dekat sini, macam mana aku baru lepas grad ni, nak settle PPN ni, tak payah nak secara percuma. Mungkin itu yang dia cari. Okay? Mungkin kita yang dapat 40 lebih ke, nak dekat 50 ke, mungkin yang ni yang kita cari. Okay. Yang ni pasal buat duit lah. Kalau cerita pasal make money, cerita ajar orang pasal rahsia buat duit tu, rahsia affiliate, rahsia bisnes TikTok shop, rahsia hartanah, rahsia jom labur saham, benda-benda ni semua ni, yang ni semua kalau niche dalam kategori, dalam topik buat-buat duit ni semua, memang saya tak dapat nafikan, memang ada market yang terlalu banyak. Memang sales dia banyak, memang ada ramai orang akan beli dan sebagainya. Memang hot selling kalau produk-produk dalam niche ni. Semua yang saya nak share dekat you all ni, kita jangan fikir hanya towards kepada produk digital yang hanya nak share pasal orang lain pun kena buat duit juga. So saya nak buka benda tu. Okay. So kita tengok kat bawah ni, ni semua buat duit lah. Ni, rahsia kambing. Panduan memulakan peternakan kambing. Mungkin dia nak ternak kambing daripada rumah. Nak ada stok kambing sendiri. Okay. Ni bukan panduan buat duit. Rahsia lagi sekali. Rahsia lulus temuduga kerajaan dengan mudah. Tadi kita tengok rahsia lulus temuduga kerja kerajaan. Ni rahsia lulus temuduga dengan mudah. Kerajaan dengan mudah. Yang ni yang tulis Jud Jamil. Yang tadi tu orang lain yang tulis. Harga 30. Yang tadi tu mungkin harga 100 lebih kot. Okay. So mungkin konten yang dia sampaikan dalam rahsia lulus temuduga kerajaan ni, okay, mungkin cara dia adalah dia baca dia beli buku-buku pasal kerja kerajaan, dia dah baca, dia dah faham, dia pun dah ada pengalaman sikit, dia tulis semula, dia olah dengan cara bahasa dia sendiri, dia tulis semula e-book tu. That's it. Kita tengok kat sini. Kerja at Singapura. Panduan mencari kerja dan bekerja di Singapura. Ni bukan cerita pasal rahsia buat duit dengan PIN 22, bukan rahsia buat duit, bukan cerita pasal macam mana nak buat duit dengan Forex, macam mana nak buat duit dengan Shopee, tak. Ni pasal kerja. Okay? Success Ghostwriter, ni semua pasal buat duit ni. Okay, ni. Hafal sifir. Ada student coaching saya yang buat e-book pasal hafal Al-Quran. Ada. Hafal Al-Quran cara pondok. Ada. Okay. Sekarang ni dah ada pusat pengajian sendiri dah. Okay. Daripada e-book panduan hafal Quran tu, sekarang dah ada pusat pengajian sendiri. Dah ada ramai ustaz bawah dia. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni saya cuba untuk jemput dia berkongsi dalam Zoom nanti. Okay. Saya nak minta dia bercerita dengan you all macam mana dia start bisnes e-book. Okay. Macam mana dia buat bisnes e-book dan macam mana e-book yang dia buat pasal panduan hafazan tadi tu boleh berkembang sampai jadi satu bisnes yang bagi income yang stable. Nanti saya akan cuba bawa. Okay. Tengok lagi bawah ni. Okay. Ikan talapia, panduan asas penternakan ikan talapia pun bukan pasal buat duit. Ni pun pasal panduan mungkin dia nak ternak sendiri kat rumah, pakai kolam ke, pakai tangki, whatever it is. Okay. Alright. So yang seterusnya. Okay, bisa suami unggul.
Ni bukannya ibu pasal buat duit, ni ibu pasal panduan menangani suami bermasalah dari tunggul menjadi unggul. Mungkin suami dia suka fly malam. Malam-malam dia fly kan, ikut pintu belakang ke apa ke. Okay, so ada orang yang ada masalah tu, suami dia masa malam dia keluar kan, mungkin tak berapa jinak sangat suami dia, jadi dia nak tahu macam mana nak jadikan suami itu unggul. Tengok ni, dekorasi bajet. Ni bukannya info pasal macam mana nak buat duit, ni informasi dekorasi bajet. Ramai orang yang ada masalah, yang ada minat macam mana nak buat dekorasi, nak buat dia punya rumah nampak cantik, nampak luas. Jadi ibu ni 77 tip dan teknik dekorasi bajet. Kadang-kadang ada orang decorate rumah sampai beratus ribu. Tapi yang ni dengan ibu ni dapat menyelamatkan beratus ribu duit dia dan dapat hasil yang dia puas hati, yang dia boleh buat sendiri. Tak payah nak pakai internal designer, internal designer. Okey. Habis tengok kat bawah ni formula kurus, macam mana nak kurus. Okey. Hi handsome. Cara halus memikat lelaki idaman anda. Boleh juga kita buat ibu macam ni. Okay. So bukannya ibu pasal buat duit. Ni pasal duit, pasal macam mana nak manage duit semua ni memang hot selling lah. Memang hot selling. Okay. Ni rahsia solat. Panduan solat sempurna dan khusyuk. Okay. Ada orang memang mencari. Dia dah sampai umur 45, dia dah rasa macam aku ni tak lama lagi dah. Jadi aku perlukan e-book, aku perlukan panduan. Aku duk cari dalam internet panduan rahsia solat, panduan solat dengan sempurna, khusyuk dan sempurna. Okay. So benda ni bagi dia orang mungkin sangat-sangat orang kata penting, dan dia orang willing untuk bayar duit untuk dapatkan ilmu ataupun panduan pasal rahsia solat ni. Kita tengok bawah ni. Tips kereta, mudahnya menjaga kereta. Ada orang yang memang minat kereta lama ke whatever it is. Tips ada satu student coaching saya buat panduan macam mana membeli kereta Recon pun ada. Okey, ni Ya'juj dan Ma'juj, api di sebalik tembok besi. Ini bukannya cerita pasal rahsia buat duit. Rahsia buat duit dengan Ya'juj Ma'juj, bukan. Ini adalah cerita peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat yang ditulis dalam Al-Quran. Sistem saham ni tak dapat dinafikan lah. Tu tolak tepi lah. Basically macam tu. And now saya nak tunjukkan dekat you all. Tengok dengan mata kepala you sendiri. Tengok. Ada masa kejap lagi. Ni yang bangang punya contoh saya cakap kepada you all. Ada masa kejap lagi. Tolong buka Facebook. Kejap lagi Kejap lagi. Bukan sekarang lah. Buka Facebook. Okay. So ni Facebook. Jangan buka sekarang lah. Kejap lagi habis kelas ni boleh tengok. Okay. Dah pukul 11 lah. Dalam 10 minit lagi lah. Okay. Boleh dalam 10 minit, 15 minit lagi. Boleh? Boleh tersambung dalam 10-15 minit lagi. Okay. So, bagi perhatian you all. Tengok betul-betul dekat skrin saya. Kejap lagi you boleh tengok sendiri dekat dalam you punya Facebook. Kejap lagi. Sekarang tengok dulu. Okay. You buka kat Facebook you pergi dekat search Facebook ni, selalu duk pakai kat sini nak search girlfriend, ex-girlfriend lama you, boyfriend you lama kan, apa dia orang buat sekarang ni. Sekarang ni tak payahlah buang masa benda tu kan. You gunakan malam ni sebelum you tidur, sahur ke apa ke. Okay, type benda ni. Type dekat Facebook ni, search ni, type PJJ. Dan sambung kat belakang dia, berbayar. PJJ, okay, type PJJ berbayar nanti, kejap lagi. Tekan enter. Dekat Facebook you. Okay. Bila sampai dekat sini, dia ada semua-semua ni lah, macam-macam kan. Okay, you tengok belah kiri ni, ada groups. Tekan groups ni. Yang ni yang saya nak you tengok. Dan standby calculator.
Kalau you nak rasa penangan dia, you standby kalkulator dan tolong jawab apa yang saya tanya. Kalau you nak aura income dia sampai dekat you. Kita tengok dekat atas sekali. PJJ berbayar. PJJ ni adalah singkatan kepada pendidikan jarak jauh. Okey, berbayar. Orang nak bayar. Orang nak belajar BJJ, pendidikan jarak jauh, ataupun dalam bahasa IM, internet marketing ni, dia adalah kelas online ataupun webinar. Something macam tu lah, dia orang belajar live ke apa ke dalam Facebook group ni, dia orang bayar, dia orang belajar benda tu. Dan dia orang nak belajar benda tu, dia orang kena bayar. Apa yang dia orang nak bayar, apa yang dia orang nak belajar adalah dia nak belajar tentang roti. Macam mana nak buat roti. So dekat dalam grup ni ada 61,500 orang members ni you boleh nampak dekat sini. Ada 61,000 orang members. Dan number ni bukannya number yang orang ni boleh tulis dekat sini, tak boleh. Ini nombor kalau dalam tu ada 2 orang, Facebook akan tulis 2 orang members. Kalau ada 3,000 orang members, Facebook akan tulis 3,000 orang members. Kita tak boleh nak tukar-tukar, nak adjust number ni. Ni number yang Facebook bagi. Jadi dekat sini kita boleh buat conclusion. Ada 61,000 orang sanggup bayar, okay, nak belajar daripada Cikgu Su ni macam mana nak buat roti. Saya nak tanya you all. Baik, dekat YouTube ada tak video ajar macam mana nak buat roti? Dekat YouTube ada tak video yang ajar macam mana nak buat roti? Ada. Banyak. Kalau type how to make a bread, banyak. Terlalu banyak. Macam-macam roti, banyak. Dekat YouTube, saya nak tanya you all, kat YouTube kena bayar ke free? Kat YouTube bayar ke free? Free. Percuma. Tapi kita tengok kat sini. Ada 61 orang yang bayar. 61,000 orang yang bayar. Sanggup bayar. Walaupun ada free, dia sanggup bayar. Bukannya 6 orang, 61,000 orang. Bayar kat Cikgu Su ni nak belajar macam mana nak buat roti, padahal dia orang semua tahu. Saya dah mula macam ceramah politik. Sebab semangat tu dah sampai. Saya memang geram dengan benda ni. Saya nak tanya dekat sini, yang ada dalam webinar saya pada malam ni, okay, siapa dekat sini pernah beli PJJ, pernah beli e-book resepi ni ke dan sebagainya, berapa harga? Siapa yang pernah? Yang tak pernah tak jawab. Berapa Alia? Berapa Zaim? Berapa? RM50. RM50 buy. Wadah cakap 29, Zaim cakap 25. Saya pernah 30, Ima cakap, Wadah 39, saya Izzah cakap 20, pernah Muizzah 50. Dia jual e-book ni dengan harga 20, 30, 50. Even ada yang saya tengok dia jual the whole collection 250 buy. 15 pun ada, Amirah cakap. Sekarang saya nak you all pegang kalkulator. Kalau you nak rasa aura dia. You pegang kalkulator. Tekan kalkulator you all. Kita pakai kalkulator dekat sini lah. Kalkulator. And saya nak you komen saya buka kalkulator. Okey. Kita ambil yang PJJ berbayar roti Cikgu Su ni. Ada 61,000 orang members. 61,000 orang members. Tekan kalkulator you, 61,000 orang members. Katakan kita ambil seorang nak belajar resepi ni kena bayar RM30.
Cuba you type kat komen tu, berapa yang Cikgu Su ni dapat? Berapa yang Cikgu Su ni dapat? Berapa? Type dekat komen tu. Type. Supaya kau kecil hati. Saya tahu you all nampak kalkulator saya tu, tapi saya nak you all rasa. Dia punya rasa. Banyaknya. Banyaknya. You boleh buat apa dengan duit banyak ni? You boleh buat apa dengan duit banyak ni? You boleh buat apa dengan duit banyak ni? Buat masjid, Alhamdulillah, very good. You boleh buat apa dengan duit banyak ni? Macam-macam. Zakat, okey. Boleh tak bayar hutang? Boleh tak bayar hutang? First sekali, boleh tak bayar hutang? Boleh. Boleh. Nombor satu, sebelum nak buat benda-benda lain, sebelum you nak buat masjid, sebelum you nak sedekah, sebelum benda-benda yang tu, first thing first, hutang. Hutang-hutang lama, hutang kredit card, dalam masa, that's it. Selesai. Okay, nak bagi orang hutang boleh terpulang dekat you all. Itu nombor satu. Lepas tu, boleh tak, baru kita fikir, boleh tak nak sedekah? Dah bayar hutang, boleh tak nak sedekah? Sedekah, boleh sedekah. Boleh tak nak bagi siapa? Siapa yang ada mak ayah, yang masih ada mak ayah lagi, sebelum diorang pejam mata, boleh tak bagi duit? Kalau 1.83 juta, okay, kau dapat 1.83 juta, saya nak start buat ibu malam ni, silakan. Okay, you boleh bagi, diorang ni katakan nak bagi 3,000 sebulan. Saya ada kawan saya yang buat bisnes ibu, yang saya kenal, yang buat rahsia dulu semua juga kerja kerajaan tu. Dia bagi duit kat mak dia setiap bulan lebih kurang dalam 10,000. Dia bagi duit kat mak dia 10,000 satu bulan. Okay. Another student coaching saya yang hadiahkan mak dia orang kereta. Okay, ada yang hadiahkan mak dia orang kereta. Saya guys, dalam bisnes produk digital ni, masa saya kecil-kecil, saya just nak share dengan you all. Okay. Masa saya kecil-kecil dulu, bila saya balik kampung saya Penang, Pulau Pinang. Okay. Mak ayah saya orang Penang. Saya dilahirkan, dibesarkan di KL lah. Okay. Jadi bila kita pergi Penang nak balik kampung, kita tak dapat nak tidur hotel. Okay. Mak ayah saya tak tidur hotel. Jadi kita orang akan tidur, kita akan numpang dekat rumah saudara-saudara sebab nak jimat kos. Nak jimat kos. Okay. So kita tidurlah rumah saudara sana, rumah saudara sini, buatlah di hotel. Bayar sikit-sikit kat saudara ni kan. Bayar 50 ke bayar 100 ke apa, something macam tu lah. And bila saya buat bisnes produk digital, bila saya buat ibu ni, saya pernah bawa mak ayah saya balik kampung, Penang dan sebagainya. Kita pergi hotel Doubletree Hilton dekat Batu Feringgi. Okay. And mak saya terkejut. And yang best tu, dia macam berdoa, dia tak sangka yang dia dapat rasa benda ni. Dan bagi saya benda tu sesuatu yang terharu. Saya terharu sebab dapat bawa mak ayah saya pergi stay dekat tempat-tempat macam tu. Kalau you buat bisnes produk digital ni, you pun boleh bagi dekat dia orang. Boleh selesaikan hutang you cepat. Okay. You boleh sedekah lebih. Okay. You boleh zakat, you boleh infak, you boleh bagi kat mak ayah, you boleh buat whatever lah. Sebab kita buat bisnes ni kita bukan sebab kita nak jadi hamba duit. Kita buat benda ni semua sebab kita nak jadi hamba Allah. Itu je tujuannya. Itu for me lah. Itu bagi saya.
Itu bagi saya. Kita sambung. Okey. Tengok ni, Cikgu Su 61,000, okey. Lagi sekali Cikgu Su. Okey, kek birthday. Ajar orang buat kek birthday. 37,000 orang members, 24,000 Korean buttercream recipe. Tak ada ke? Awak tak ada ke? Ha? Dekat dalam YouTube tak ada ke Korean buttercream ni? Takkan tak ada. Mesti ada. Mesti ada kan? Okay, tengok ni. Donut crispy. Ni baru 1,000 orang, tak ramai. Okay. Ni ajar orang macam mana buat air. Biskut legend. Ni ada 4 orang. Baru 4 orang lah. Baru 4 orang. Okay. Kek bajet mewah. Ni 34,000 orang. Okay. Brownies 38,000. Okay, kita tengok ni yang Cikgu Su je. Kita tengok orang lain. Tak ada kesampel Cikgu Su, tak ada orang lain. Ni baru nak start ni. PJJ berbayar, kek lapis, triple cookies, by nenek kebaya, 139. Ni baru start. Ni baru nak start ni. Ni baru nak start. 139 orang. 139 kalau kali dengan 30. 139 kali 30. Still dapat 4,000 lebih. Still dapat 4,000 lebih. Untuk permulaan, 4,000 lebih. Okey lah. Okay, tengok orang lain juga. Okay. Prosperity Burger. Western Food. 9,100 members. Okay. Ni yang saya nak tunjuk dekat you all ni adalah benda yang simple. Benda yang simple, benda yang bahasa kasar dia benda bangang. Benda bangang. Benda bodoh. Informasi free yang kau boleh cakap ChatGPT ke apa ke, benda ni semua boleh, masih ada market, masih ada orang nak beli. Walaupun informasi tu dah ada free. Dekat YouTube ada, dekat Google ada, tulis kat ChatGPT pun ada. Tapi masih ada orang yang sanggup, yang willing untuk bayar bagi mendapatkan informasi yang macam ni, informasi yang tak masuk akal. Takkan nak belajar pasal buat kek ni nak kena bayar. Benda yang simple. Saya nak tunjuk kat you all supaya lah benda yang simple pun boleh buat. Ini kan lagi benda-benda yang lain. Nanti saya akan bawa Puan Nora Azmin dalam minggu-minggu yang seterusnya. Salah seorang student coaching saya yang buat banyaklah berjuta-juta ringgit, okay, daripada produk digital. Yang mana dia akan share dengan you all. Dia buat ibu-ibu yang simple, ibu-ibu yang murah-murah dan berjaya dapat sales yang banyak macam tu. Nanti saya akan bawa, saya akan cuba, saya dah discuss, dia setuju. Nanti saya akan bawa sepanjang Ramadan ni, nak minta dia orang share untuk you all. You boleh tengok kat sini. PJJ, popiah, belajar buat popiah, 14,000. And saya nak you all tekan kalkulator you all. Macam contoh kan. Katakanlah, okay, macam tadi, kita ambil PJJ Cikgu Su tadi ni. Okay. Katakanlah average satu grup dia ada 10,000 orang members. Tekan calculator you all, 10,000 orang members, 10,000 orang members. Kalikan dengan 30. 30 ni adalah harga produk digital tu, RM30. Katakanlah dia jual e-book tu, resepi tu RM30. And you boleh tengok tadi Cikgu Su ada lebih daripada 10 grup, 10 Facebook group. 10,000 orang members kali dengan RM30 harga satu e-book dan kali dengan 10 grup. Berapa yang you all boleh dapat? Berapa yang Cikgu Su ni dapat? Berapa yang Cikgu Su ni dapat? 10,000 orang members kali dengan RM30 harga e-book kali dengan 10 grup. Padahal grup dia ada terlalu banyak dan members dalam grup dia ada lebih pada 10,000. Berapa yang you boleh dapat? Berapa yang dia dapat? Tulis kat bahagian komen kalau you nak aura tu sampai dekat diri you. 3 juta. Ibu bangang je. Okay? Ibu bangang. Hari tu Puan Nora Azmin ada cerita kat saya, dia ambil, saya just nak share kejap dengan you all. Saya share kejap dengan you all. Salah seorang student coaching saya yang saya akan bawa dalam bulan Ramadan ni nanti. Yang saya akan bawa dalam bulan Ramadan ni.
Tadi. Ni Puan Nora Azmin. Ya, saya cuba ambil mana ada tak media. Ibu-ibu macam ni. Ibu-ibu bangang macam ni jual harga RM30, jual harga RM20, RM40. Macam ni. Macam ni. Nanti dia akan share, insya-Allah nanti. Dia akan share. Ibu macam ni yang dia ambil pada Pinterest ya. Dan ni sales yang dia dapat. Ni yang Puan Nora Azmin dapat. Dia buat ibu pasal doa, dia gunakan artificial intelligence, AI, ChatGPT untuk buat ibu dia. Dia tak langsung tak create ibu dia. Hanya 100% benda tu ChatGPT tu yang tolong buatkan dekat dia. Okey. Dan dia charge dengan harga, lebih tengok kat sini RM65. Okey, tengok masa ni, 1.43, 1.52, pukul 3 petang, 4.59, 5.7 minit, 5.11, 5.42. Order masuk setiap minit. Ini jualan yang dia dah dapat yang terkini. 2023, hari ni saja RM3,815, bulan ni saja dah RM150,995. Ada 61 sale yang dah masuk. Tahun lepas 2022 dapat 1 juta, saya ingat 2 juta, 2.4 juta ni. 1.8 campur 65, okay, dia kurang lagi 1.8 juta. Okey tak guys? Okey tak? Bisnes produk digital ni. Dan saya akan cuba bawakan untuk you all nanti. Soal lagi student coaching saya, Hafiz Azman, yang berjaya buat pun banyak juga. Dia ni jenis yang dia yang Hafiz Azman ni, dia jenis yang main pecah rekod jam-jam. Dia jenis yang dalam masa 1 jam 100,000, dalam masa 1 jam 200,000. Dia jenis yang macam tu. Dia suka buat projek-projek yang sejam je collect banyak ni. Sejam dia banyak ni. Dia jenis macam tu. Ini pun saya akan bawakan untuk you all dalam kelas-kelas yang akan datang. So basically, okay, caranya macam mana? Banyak lagi kelas kita ni Arif, panjang lagi. Malam ni tak ada lah. Nanti kita cerita pula lah cara dia. Okay, so malam ni you all dapat belajar, dapat nampak sesuatu tak daripada bisnes produk digital ni? Dapat tak nampak potensi income daripada bisnes produk digital ni? Yes, nampak potensi, betul. Nampak dah potensi dia, macam mana nak buat. Dah nampak dah. Okay, so tu memang tujuan saya. Nak bagi nampak potensi dia. Besok jangan lupa guys. Besok jangan lupa. Ada yang dekat sini tak ada idea dan sebagainya. Okay. Besok kita akan sambung. Besok 10 pagi. Jangan terlepas yang 10 pagi besok ni. Which is dalam 10 pagi besok sampai 11.30 pagi je lah saya akan cerita, tak lama. Okay. Saya akan cerita macam mana idea-idea, kalau you tak ada idea dan sebagainya, okay, macam mana mulakan bisnes produk digital, guna idea, guna produk digital orang lain. So kita akan start 10 pagi besok. Boleh? Ni idea banyak sampai tak tahu nak buat mana satu pun lagi dahsyat. Ada ulangan tak cikgu sebab saya kerja esok? Saya buat live je. Tak maaf lah, saya buat live je. Okay? So kita jumpa lagi besok 10 pagi besok.
Puan Dahlia akan bagi link dekat dalam WhatsApp group tu. Puan Dahlia akan bagi link dan you all boleh join. So jangan terlepas yang besok pagi ni. Okay. So itu saja pada malam ni. Selamat berpuasa. Okay. Kita jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum. Selamat beristirahat and ciao.